Nak mengimbas kembali minggu lalu, iaitu Menteri Pengangkutan Yang Berhormat Anthony Loke telah pun membuat pengumuman berkenaan tambang percuma OKU untuk semua perkhidmatan prasarana yang akan bermula dilaksanakan inisiatif ini pada 1 Februari tahun 2024. Jadi untuk kita berbicara dan juga kita mendapatkan reaksi berkenaan perkara ini, kita akan berbicara berkenaan dalam ruangan komentar SPM tambang percuma OKU bersama dengan tetamu secara dalam talian, iaitu kita bersama dengan Puan Siti Huraizah Ruslan yang merupakan Eksekutif Kanan Accessibility, Advokasi dan Kebajikan Persatuan bagi Orang Buta Malaysia, dan juga kita turut bersama dengan Encik Zamri Mansor, Presiden Persatuan Pengguna Kerusi Roda Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Baik. Sudah pastinya kita ingin mendapatkan terlebih dahulu reaksi awal berkenaan pengumuman Yang Berhormat Menteri Pengangkutan baru-baru ini berkenaan tambang percuma OKU yang akan dilaksanakan pada 1 Februari. Mungkin kita boleh mulakan dengan Puan Siti Huraizah terlebih dahulu. Okey, terima kasih kerana sudi menjemput kami dan beri komentar lah. Jadi untuk pengumuman yang dibuat oleh Yang Berhormat Menteri Pengangkutan YB Anthony Loke pada minggu lepas, kami di Persatuan mewakili komuniti OKU Penglihatan ini ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada YB dan juga kumpulan prasarana kerana sudi memberi tambang percuma kepada seluruh OKU yang ada di Malaysia, kerana kita lihat golongan OKU bukanlah satu golongan yang orang kata rata-rata berpendapatan tinggi, tapi kalau dari segi OKU penglihatan, majoriti di kalangan OKU penglihatan ini datang dari golongan yang B40 lah. Jadi walaupun orang kata kalau tak ada tambang percuma ni kita boleh guna My50, tapi My50 tu mungkin pada setengah orang RM50 tu biasa saja ataupun tak menjadi beban, tapi kepada mereka yang sangat memerlukan dengan adanya percuma dan dapat menyimpan RM50 sebulan ni, pada mereka sangat-sangatlah mereka hargai usaha ini. Okey, bagaimana pula Encik Zamri Mansor berkenaan dengan pengumuman inisiatif ini? Bagaimana ianya mampu memberikan satu kelegaan dan juga impak yang besar khususnya kepada golongan OKU untuk memanfaatkan pengangkutan awam dan sekaligus mengurangkan kos sara hidup mereka? Encik Zamri. Ya, terima kasih kepada hos. Lebih dahulu saya nak ucap terima kasih kepada RTM, terutama penerbit Tuan Kamal Firmansyah Kamaluddin kerana menjemput saya sebagai panel dalam program Pagi Malaysia pada pagi ini. Tak lupa juga pada seluruh tim produksi SPM termasuklah pengacara kita Syafiqah dan ni Cik apa? Munawar. Okey, maaf saya. Dan kepada prasarana Malaysia Berhad, terutama pengurusi yang berbahagia Tan Sri Jamaluddin Ibrahim, saya mewakili Persatuan Pengguna Kerusi Roda Malaysia, amat menjunjung tinggi kepritahanan yang ditunjukkan beliau terhadap golongan OKU. Inisiatif yang diambil ini sangat kami alu-alukan, walaupun saya difahamkan yang implikasi kewangan yang ditanggung kerana penyusutan hasil oleh prasarana agak tinggi. Memandangkan transaksi melibatkan golongan OKU yang menggunakan perkhidmatan pengangkutan prasarana ini rata lebih kurang RM20,000 hingga RM30,000 sebulan. Jadi kos dia agak tinggi. Okey. Ya, Cik Zamri. Saya haraplah golongan OKU akan memanfaatkan inisiatif ini dengan sebaik-baiknya. Ianya free of charge, jadi gunalah. Mata awam kurang-kurangnya dapat bantu untuk menyumbang kepada mengurangkan kesesakan lalu lintas di ibu kota. Dan saya menjangkakan sambutan yang amat positif dari golongan OKU khususnya di Lemah Kelang, dan tentunya mereka sangat teruja dan tak sabar-sabar lagi menunggu tarikh pelancaran kad pengangkutan khas OKU tersebut untuk manfaat mereka.
Baik, seperti yang Cik Zamri nyatakan, so pastinya inisiatif ini memberi satu impak yang cukup besar, satu kelegaan dan satu perkara yang memudahkan untuk golongan OKU untuk memanfaatkan perkhidmatan pengangkutan awam. Namun, bagaimana sebenarnya usaha untuk kita memberikan pemahaman dan juga pengetahuan, kita mewar-warkan kepada setiap golongan OKU bahawa inisiatif ini akan dilaksanakan pada Februari 2024. Apa antara advokasi yang dilaksanakan khususnya dari pihak Puan Siti Huaizah sendiri berkenaan untuk kita mewar-warkan berkenaan perkara ini untuk mereka memanfaatkan inisiatif yang dilaksanakan, Puan? Okey, memang selama ni pun kalau bercakap tentang OKU penglihatan, majoriti di kalangan OKU penglihatan menggunakan public transport, pengangkutan awam. Disebabkan kalau kita bercakap tentang OKU penglihatan, mereka tak ada pilihan lain selain daripada menggunakan pengangkutan awam kerana mereka tak nampak dan tidak boleh memandu. Jadi dengan adanya pengumuman ini, apa yang kami buat adalah sebab kami mengikut peredaran zaman lah. Kalau dari pihak MAB, kami mengikut peredaran zaman, kami mempunyai grup WhatsApp, kami mempunyai Instagram dan juga Facebook untuk mewawarkan tentang perkara ini kepada OKU penglihatan. Selain daripada itu, kami adalah sebuah persatuan yang memang rapat dengan OKU penglihatan, di mana setiap hari kita memang menerima banyak klien-klien OKU penglihatan yang meminta perkhidmatan daripada kami dari pelbagai aspek. Jadi selain daripada mewawarkan secara atas talian, kami juga mewawarkannya melalui secara teruslah bersemuka dengan mereka. Selain daripada itu, kami juga mempunyai satu talian info dari pihak MAB. Kita ada satu tali info dan kita pun akan memuat naikkan pengumuman tersebut ke dalam tali info tersebut, di mana tali info kita ni memang setiap minggu pengumuman tu berubah-ubah. Jadi kebanyakan OKU penglihatan, terutamanya mereka yang berminat untuk mendengar pengumuman melalui suara, mereka akan hubungi talian ini pada setiap minggu lah. Okey. Itu antara perkara yang telah dilaksanakan untuk memberikan advokasi kepada golongan sasar, khususnya berkenaan inisiatif-inisiatif yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan. So, pastinya inisiatif tambang percuma OKU ini salah satu aspek yang diberikan keutamaan, dan so pasti kita ingin tahu juga daripada pihak OKU sendiri, apa lagi sebenarnya penambahbaikan yang perlu dilaksanakan untuk memastikan pengangkutan awam negara kita benar-benar mesra OKU. Khususnya kita melihat kepada aspek fasiliti dan juga kemudahan untuk golongan OKU menuju ke tempat-tempat pengangkutan awam, termasuk di dalam pengangkutan awam itu tersendiri. Encik Zamri. Terima kasih. Dari apa maklumat yang saya dapat, untuk perkhidmatan MRT dan LRT, maklum balas yang saya terima secara amnya adalah sangat baik. Tetapi monorail ni sebabkan dia adalah perkhidmatan yang agak di tengah bandaraya lah, dia bentuk santai. Jadi banyak runtutan yang berkaitan kerusakan lift atau stair lift yang kerap berlaku dan proses pembaikan yang ambil masa. Tapi saya yakinlah pihak prasarana sedang berusaha mencari kaedah terbaik bagi selesaikan masalah yang berbangkit dengan sepenuhnya. Baik. Okey, itu antara satu aspek yang kita perlu berikan keutamaan, dan pastinya untuk kita memastikan setiap golongan OKU memanfaatkan inisiatif tambang percuma bermula bulan Februari 2024. Puan Siti, bagaimana sebenarnya untuk kita mewar-warkan dari sudut aspek kemudahan untuk mereka mendaftar bagi mendapatkan kad konsesi khas ini, Puan Siti, dan bagaimana pula untuk kita mengelakkan penyalahgunaan kad khas ini daripada berlaku, Puan Siti? Okey, saya percaya apabila Yang Berhormat Menteri telah mengumumkan perkara ini kepada umum dan telah dipersetujui oleh pihak prasarana, semestinya prasarana telah pun mengambil langkah-langkah awal untuk menjaga hak-hak OKU ini supaya tidak disalahgunakan. Tetapi bagi pihak kami di Persatuan, kami akan berhubung dengan pihak prasarana selepas ini untuk mengadakan satu sesi khas untuk memudahkan untuk OKU ini untuk mengadakan, maksudnya untuk
buat kad konsesi tersebut. Sebab kalau saya bercakap dalam konteks OKU penglihatan, sebab kita banyak menjaga OKU penglihatan. Jadi kalau untuk OKU penglihatan, dan saya percaya OKU lain pun mereka mempunyai keterbatasan untuk kita ada masa sebulan saja lagi untuk menyelesaikan urusan berkaitan dengan kad, dan semestinya masa yang terhad ini akan memberi limitasi kepada para OKU untuk menguruskan perkara ini. Dan lebih-lebih lagi kalau kita bercakap tentang OKU, mereka juga sedia mempunyai limitasi tertentu untuk bergerak ke tempat-tempat yang telah ditetapkan untuk mengambil kad ini. Jadi usaha kami di MAB adalah untuk memudahkan OKU. Kita akan berhubung dengan pihak prasarana dan kita akan berbincang sekiranya boleh diadakan satu sesi khas untuk OKU ini membuat kad tersebut. Seperti mana yang kita pernah lakukan bersama dengan KTMB sebelum inilah. Dan kita lihat juga dalam pengangkutan awam kita, khususnya di Lembah Kelang, pengangkutan awam kita sememangnya sangat mesra OKU. Kita lihat ada ruang tempat duduk untuk golongan OKU, dan juga kita lihat bagaimana juga dari sudut perkembangan kesedaran masyarakat untuk memelihara dan juga menjaga hak-hak golongan OKU ini. Pada pandangan Encik Zamri sendiri, berdasarkan pengalaman peribadi, bagaimana kesedaran masyarakat dalam membantu golongan OKU ini untuk memudahkan mereka memanfaatkan perkhidmatan pengangkutan awam, khususnya ialah kerana kita tidak mahu masyarakat mengambil tempat duduk OKU untuk memberi keselesaan kepada diri mereka sendiri, namun perkara ini diabaikan kepada pihak OKU. Bagaimana Encik Zamri? Dari maklumat yang saya terima, saya ni jarang menggunakan perkhidmatan awam di Kuala Lumpur sebab saya tinggal di Kedah. Jadi daripada kawan-kawan, daripada pendapat kawan-kawan yang berada di Lembah Kelang, kebanyakan masyarakat ni kesedaran mereka adalah tinggi, dan kata-katanya adalah mereka punya tindakan mereka adalah baik. Berkaitan penyalahgunaan ruang OKU di dalam pengangkutan awam, prasarana saya tak menerima rungutan yang serius. Biasanya orang akan duduk, orang biasa akan duduk tapi di tempat OKU, tapi bila ada OKU dia orang akan bagi peluang pada OKU lah. Okey. Baik, Encik, dan juga satu perkara lagi yang mungkin kita perlu sentuh adalah berkenaan bagaimana melalui inisiatif yang diumumkan oleh kerajaan, khususnya melalui pihak prasarana ini di Lembah Kelang, bagaimana ianya menjadi satu perintis kepada mungkin pengangkutan awam di seluruh Malaysia. Puan Siti, bagaimana ianya perlu dimanfaatkan bukan saja golongan OKU di Lembah Kelang, malah juga golongan OKU di seluruh Malaysia? Itulah kalau kita lihat pengumuman yang dibuat tertumpu kepada OKU yang berada di Lembah Kelang. Jadi kita haraplah mungkin pihak pengangkutan awam lain yang ditadbir oleh pengurusan yang berbeza dapat menjadikan ini sebagai suatu panduan ataupun orang kata benchmark lah untuk mengadakan program-program CSR yang serupa di negeri-negeri lain. Kerana kalau kita tengok kepada statistik JKM keluarkan setakat 31 Ogos lalu, kita ada lebih kurang 500,000 OKU secara keseluruhan dan 57,393 orang OKU penglihatan di seluruh Malaysia. Bermakna kita ada ramai lagi OKU lain yang datang dari pelbagai kategori, bukan sekadar di Lembah Kelang tapi mereka juga ramai di luar Lembah Kelang, di mana apa yang kita tahu kalau kita melihat kepada keadaan pengangkutan awam di luar Lembah Kelang, kosnya lebih tinggi daripada kos pengangkutan lain, kos pengangkutan yang ada di Lembah Kelang. Jadi saya berharaplah pihak pengurusan pengangkutan awam terutamanya di luar Lembah Kelang mengambil suatu tindakan yang sewajarnya. Mungkin boleh dilakukan secara berperingkat. Kalau tidak boleh diberi secara percuma. Kita tahu kalau LRT, MRT ni pun dah melibatkan kos yang tinggi untuk mereka buat program CSR ini. Apatah lagi pengangkutan-pengangkutan lain seperti taksi, Grab dan sebagainya di luar Lembah Kelang, sebab kebanyakan
kebanyakan OKU menggunakan inisiatif alternatif pengangkutan lain lah selain daripada MRT LRT, kerana kita tak ada MRT LRT di seluruh jaringan seluruh Malaysia. Jadi untuk memberikan percuma tu mungkin agak berat lah dari sisi pengusaha pengangkutan awam, tetapi mungkin boleh diperkenalkan tambang secara konsesi kepada mereka yang memerlukan di luar Lembah Kelang. Baik. Terima kasih. Kita ucapkan kepada kedua-dua tetamu kita secara dalam talian, Puan Siti Huraizah Roslan, Eksekutif Kanan Accessibility, Advokasi dan Kebajikan Persatuan Bagi Orang Buta Malaysia, dan juga Encik Zamri Mansor, Presiden Persatuan Pengguna Kerusi Roda Malaysia. Terima kasih atas perkongsian pada pagi ini untuk kita mendapatkan reaksi bagaimana ianya memberi satu manfaat yang cukup besar kepada golongan orang kurang upaya, khususnya berkenaan dengan pengumuman inisiatif tambang percuma OKU bermula Februari 2024. Terima kasih. Terima kasih kembali. Baik, penonton, itu antara pemerhatian kita secara bersama berkenaan inisiatif yang telah diumumkan oleh pihak kerajaan khususnya di bawah Kementerian Pengangkutan.